Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya diberkati dalam lindungan kasih sayang, dalam lindungan rahmat daripada Allah, baik kepada diri kita, keluarga kita, pada tempat kerja kita, kepada siapa saja pun mudah-mudahan sentiasa dalam naungan rahmat. Saya daripada tadi tuan-tuan seduk tengok ni depan saya ni, pelan anti rasuah organisasi 2020 hingga 2024. Plan kan, kita sebut plan lah, tapi ejak ada plan. Jangan pelan-pelan sudah, pelan-pelan rasuah, tak mau tuan-tuan. Jangan macam itu kan, plan anti rasuah. Kenapa tuan-tuan yang kita nak sentuh tentang rasuah ni? Kenapa tuan-tuan? Baik, kita baca dulu satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sebahagian daripada kamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah, dengan jalan yang tak betul, dengan jalan yang dibenci. Melainkan apa yang kita buat itu dalam urus niaga yang betul, dalam urus niaga yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara satu perkara, satu urus niaga, satu urusan yang Allah tak suka, yang dibenci, yang haram dalam agama kita, namanya ialah rasuah. Orang kita sebut rasuah. Dia jadi huruf S, jadi huruf sin, rasuah. Tapi kalau kita baca betul-betul, dia bukan rasuah, dia risyuah. Huruf shin. Ar-rashi wal murtashi. Orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah, finnar, tempatnya dalam neraka. Allahu akbar. Rupanya tuan-tuan, rasuah ni bukan benda kecil, bukan benda main-main. Kalau benda kecil, benda main-main, takkan masuk neraka. Neraka ni benda besar kot. Bukan kaleng-kaleng ni tuan-tuan. Sebab ada orang cakap, kalau saya tak ambil, orang lain ambil. Nampak? Itu bahasa. Bukan saya minta Ustaz, dia bagi. Nampak? Ini bahasa nak bagi halal ni. Siap dengan beriak muka lagi. Bukan saya minta Ustaz, dia bagi. Amboi. Engkau bawa alasan tu menghadap Tuhan. Kenapa engkau ambil rasuah? Bukan saya minta, dia bagi. Agak-agak Tuhan terima ke? Yang kau ambil buat apa? Kalau dia bagi sekalipun, kau ambil buat apa? Ini perkataan-perkataan yang hari ni orang nak jadikan benda tu nampak ringan, rasuah ni. Yalah. Bukannya apa pun, dia macam yalah, banyak benda Ustaz, sangkut sana, sangkut sini, apa tu? Biasalah, ni pelincir sikit lah. Ni nampak. Yang tukang bagi pula. Kalau tak bagi dia sangkut lah. Ini dia kopi Ustaz. Oh, dia kopi pula. Kopi apa? 3 dalam 1 ke? Ini tuan-tuan. Perkataan, perbuatan yang kita kata nak normalizekan. Nak bagi jadi halal perbuatan itu. Haram tetap haram. Sampai Nabi sebut orang yang makan rasuah, memberi, menerima, tempatnya dalam neraka. Berat tu. Bukan benda kecil tuan-tuan. Tapi Ustaz, saya duk perhati lah Ustaz. Ya. Orang yang ambil rasuah ni, kalau yang RM1, RM10, RM20 tu kita tolak tepi sekejap Ustaz. Tapi kalau kita tengok yang rasuah Ustaz, juta-juta Ustaz. Bilion-bilion Ustaz. Kaya Ustaz. Orang yang ambil rasuah ni kaya Ustaz. Habis tu, itu saya pun nak ambil rasuah. Kadang dia orang masuk neraka, kau pun nak masuk neraka Takkan macam itu. Mana boleh macam itu.
Orang lain kena demam denggi, kalau boleh aku pun nak denggi jugalah. Mana boleh cakap macam itu? Orang lain sakit jantung, biarlah aku kena sakit jantung juga. Kita kalau orang lain dapat musibah, kita tak nak. Habis tu kalau orang tu masuk neraka, takkan awak nak follow sekali. I'm follow. Jaga-jaga tu tuan-tuan. Jangan kita ada perasaan macam itu. Jangan kita pandang rasuah ni benda yang boleh mendatangkan kekayaan. Memang peringkat awal kaya, belum ditangkap. Mewah. Keretanya masuk dalam Facebook, tayang kunci kereta. Ini pun rasuah-rasuah. Pandai pula tayang ke orang. Masuk dalam Facebook, macam mana nak tukar bateri kereta? Wah, keretanya dalam mangkuda. Lama-lama orang tengok, apa pasal dia ni pakai kereta ni? Dah mari dah. Sekarang apa kau buat? Fikir panjang, tuan-tuan. Tapi Ustaz, saya perhatikan orang yang ambil rasuah ni Ustaz, mewah Ustaz. Jam dia saja dah beribu-ribu, Ustaz, berpuluh ribu. Saya pun nak merasa Ustaz. Jam saya ni RM20 sangat Ustaz. Orang beli pasal malam, RM25. Soalan dia, RM25 jam ni betul tak? Betul lah. Bateri ada, bateri aja lah. Sama je dengan jam yang mahal pun. Apa makna jam tu mahal? Tapi kalau dia diambil daripada unsur rasuah. Kalau dia kena tangkap nanti dengan jam dirampas sekali. Apa yang bangganya? Banggakah kita tuan-tuan kalau kita ni pakai benda haram? Banggakah? Sebab itu kita kena cari jalan. Sebab ada orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak mengelakkan diri daripada rasuah? Saya semayang, saya puasa, saya kawan dengan orang semayang. Tapi cabaran tu Ustaz, tak terima, tebal pula. Terima kang, tak terima kang, aduh. Apa cara nak buat dia supaya kita tak suka rasuah? Sebab kita tak gambarkan rasuah itu kotor. Setiap benda yang kotor, kita geli, jijik, tak suka. Tak suka. Bayangkan rasuah tu jijik, najis, kotor. Ini tidak. Membayangkan rasuah tu mahligai. Atas bukit rumah dia. Kereta menjala. Bergemelapan isteri dia. Tu dia gelang. Cincin, gelang lengan ni rantai lengan. Puluk dakap. Rantai lengan. Ketum. Wah, dahsyat. Daun ketum jadi ni. Belum masuk lagi lipat gajah. Bergemelapan Ustaz. Sebab apa? Sebab kita membayangkan dia seronok. Cuba bayangkan tuan-tuan. Ya, sekarang jadi puluk dakap dengan harta emas yang rasuah. Tapi kau bayangkan apa akan jadi di hari kiamat. Kau bayangkan rantai daun ketum. Dalam dunia, kau bayangkan dalam neraka apa akan jadi. Setiap benda yang haram yang kita makan itu akan jadi darah daging. Kullu lahmin nabata min sukhtin fannara aulabi. Nerakalah yang paling layak bagi orang yang makan benda yang haram menjadi darah daging dia. Orang macam ni paling layak sekali adalah neraka. Tak mau saya. Sebab tu tuan-tuan, kita kena jijik betul-betul. Benci dengan rasuah. Walaupun nampak mewah, nampak kaya, tak ada maknanya tuan-tuan. Daripada duk makan benda haram, biarlah kita hidup sempoi-sempoi. Janji halal. Saya pun nak sempoi juga. Lagi minum dulu. Halal tau. Paip besi nama dia. Jumpa selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ada orang yang menyatakan kalau berzakat ni boleh jadi miskin. Sebenarnya ini adalah janji-janji syaitan kepada kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kejayaan bagi orang-orang yang beriman dengan menunaikan ibadah zakat. Sebagai contoh dalam suratul Mu'minun, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun," sehingga sampai kepada ayat walladzina hum lizzakati fa'ilun,
iaitu telah berjayalah orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu benar-benar memurnikan maksud ibadah berzakat. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, tidak akan jatuh papa miskin seseorang itu kerana zakat ataupun sedekah yang ditunaikan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kejayaan dan juga keuntungan berlipat kali ganda dari aspek rezeki dan lain-lainnya kepada mereka yang melaksanakan ibadah harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru jangan khawatir anda jatuh miskin kerana zakat. Kerana apabila kita melihat perkataan zakat, Z-A-K-A-T, membawa akronim yang bermaksud zaman anda kedekut akan tamat dan bertukar kepada zaman anda kaya akan tiba. Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menawarkan perkhidmatan yang pelbagai, antaranya kemudahan zakat menerusi potongan gaji bulanan. Anda boleh membuat potongan gaji zakat secara bulanan dan menyelaraskan potongan tersebut dengan potongan cukai berjadual. Layari ptg.zakat.com.my untuk mengetahui kaedah potongan gaji zakat dengan lebih lanjut. Kepada semua pembayar zakat, kami ucapkan jutaan terima kasih atas kerelaan, kesudian dan keikhlasan anda untuk membangunkan ummah menerusi zakat. Terima kasih pembayar zakat. Terima kasih masih setia bersama dengan saya kan. Tuan-tuan janganlah tegur pula. Ustaz Kazim sekarang lain pula image dia. Ini nama dia new image. Kan? Image anti rasuah ni tuan-tuan. Saya dah minum tadi dah. Alhamdulillah. Tapi minuman saya tu adalah minuman halal tau. Duit pun halal, minuman pun halal. Alhamdulillah. Tapi cuba fikir. Pernah tak kita fikir? Yang aku minum tadi, yang aku makan tadi, duit itu duit rasuah ke? Boleh telan ke tuan-tuan? Lepas ke tekak kita kalau kita makan benda haram. Kenapa kita boleh makan rasuah? Lepas telan pula tu. Sebab yang kita makan tu ialah chicken chop. Kan chicken chop makan. Sebab tu lepas. Telan. Kita makan mi udang. Wah, tak nampak mi, nampak udang je. Nama dia mi udang. Tak nampak mi, udang saja. Kenapa kita boleh telan? Sebab kita nampak udang. Cubalah tuan-tuan, apa yang tuan-tuan makan tu bangkai. Apa yang tuan-tuan makan tu daging mughallazah. Agak-agak lepas dak telan. Bayangkan apa yang tuan-tuan makan tu ialah daging ular sawa masak kicap. Bayangkan apa yang tuan-tuan makan sekarang ialah sup biawak. Wah. Takut tuan-tuan. Bayangkan apa yang kita makan sekarang ni ialah siput. Kalau siput sedut tak apa lagi. Siput babi masak merah. Agak-agak boleh telan tak? Tak telan. Pasal apa? Geli Ustaz. Kotor Ustaz. Najis Ustaz. Habis tu, kenapa kita boleh telan rasuah? Duit yang kita beli makanan, kita boleh telan makanan tu. Sebab kita tak anggap duit tu kotor. Kita tak anggap duit tu najis. Duit itu menyusahkan kita. Kita anggap benda itu ialah rezeki. Ini punca dia tuan-tuan. Tapi Ustaz, saya sebenarnya nak senang. Itu sebab saya ambil rasuah. Lagipun kita ada kautim dua lah. Tak ada apa pun. Saya ambil rasuah pun Ustaz, saya sedekah ke orang. Macam tu pula. Macam Robin Hood lah. Tak adalah Robin Hood Ustaz. Saya ni macam, iyalah kan, duit tak cantik kan. Memang duit tak cantik lah. Tapi saya tak anggap itu rasuah Ustaz. Sebab dia bagi. Saya tak minta pun. Kan? Saya sekadar saya tolong lah. Tapi dia bagi sebagai, saya buat kerja untuk dia kan, nampak? Macam-macam benda tuan-tuan nak bagi cakap halal ni. Okey, teruskan. Jadi bila saya dapat duit tu, saya bukan makan seorang Ustaz. Habis tu,
saya bagi anak yatim sikit. Tahfiz sana pun saya bagi. Sekolah ustaz pun saya derma tau. Oh, sudah tuan-tuan. Berapa ramai yang cuba nak membersihkan duit rasuah tadi konon-kononnya dengan sedekah. Bila dia sedekah tu dia kata kira halal lah. Kira dah bersih dah. Nahi. Mere mengki gangga, o tere mengki jemnata, bolo rada bolo sanggam hoga ki nahi. Ele bolo rada bolo sanggam hoga ki nahi. Apa dia sambung? Nahi kebi nahi. Ten. Malah nak sambung tuan-tuan. Apa Ustaz Kazim nyanyi ustaz pula. Tak, saya nak ajak tuan-tuan hayati lirik lagu tu. Mere mengki gengga, o tere mengki jemnata, bolo rada bolo sanggam hoga ki nahi. Ini sungai Gangga, ini sungai Jemna. Bolehkah dua sungai ini bertemu, wahai Rada? Tolonglah cakap, wahai Rada, bolehkah bertemu? Rada tu jawab apa? Nahi, kebi nahi. Tak boleh bertemu. Sungai Gangga pergi tempat lain, sungai Jemna pergi tempat lain. Dia takkan bertemu. Itu yang saya nak buat kiasan. Pahala jalan lain, dosa jalan lain, mana boleh disatukan? Ni dapat duit mana ni? Duit rasuah. Habis tu apa nak buat? Sedekahlah sikit, dapat pahala. Mana boleh kau sedekah benda haram? Mana kau boleh sedekah daripada sumber yang haram? Yelah ustaz, kita nak bersih, bukan duit engkau bang. Sebab ada orang dia rasa dia, yelah saya tahu lah benda tu macam rasuah lah kan, tapi dia bukan rasuah. Lagi saya tak faham, benda tu rasuah, tapi benda tu macam rasuah, tapi dia bukan rasuah lah. Ya, betul bang. Haram adalah haram. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Halal jelas, haram pun jelas. Apa lagi engkau? Jadi tuan-tuan yang saya hormati, ada orang tanya ustaz, saya nak senang, saya nak bahagia, tapi saya tak tahu cara dia. Dah orang bagi duit, saya ambil lah. Bang, saya nak ajar pada abang macam mana cara nak bahagia, macam mana cara nak senang. Dalam Quran tu abang, berapa banyak petua-petua untuk jadi kaya. Baik, pertama, bagaimana nak jadi kaya? Nombor satu, kena ramai kawan. Bila kita ramai kawan, insya-Allah kita berjaya. Kita boleh kaya. Masalahnya saya kerja dekat APMM ni ustaz. Apa kawan saya? Habis-habis kuat book ni saja ustaz. Itulah silap awak. Silapnya apa? Awak faham kawan tu, kawan di situ je. Sekarang ni kawan banyak, nama dia friends. Nama dia friends. Tak faham ustaz? La ilaha illallah. Awak ada Facebook? Ada. Ada friends? Ada. Ada followers? Ada. Ada yang likes? Ada. Itulah friends, kawan. Awak ada Insta, awak ada TikTok, awak ada Twitter, ada berjuta-juta. Itulah. Berapa ramai orang yang jadi kaya, yang banyak wang, yang banyak pendapatan kerana ramainya kawan. Kenapa tak berniaga online? Tak payah sewa kedai, tak payah apa benda pun, di rumah aja. Post saja. Dengan banyaknya kawan kau di laman sosial punya kawan, friends, kau boleh hidup senang. Tanpa perlu berrasuah. Memang rasuah senang, tapi kemudian masa akan susah. Sebab dia bukannya halal. Yang pertama, kalau nak senang, kena ramai kawan. Sebab tu abang-abang, akak-akak, kita duduk dalam agensi pekerjaan kita. Jangan kita bermusuh dengan orang. Kita benci dengan orang, hasad dengan orang, dengki dengan orang. Sama-sama rakan sejawat. Apa nak dengki? Bila orang dah mula tak suka dengan kita, orang akan mula menjauhkan diri daripada kita. Maka pada masa itu tuan-tuan, kita tak ada kawan. Tak ada orang nasihat kita. Tak ada orang yang tegur kita. Maka tuan-tuan akan boleh terjerumus pada benda yang berbahaya. Sebab tu bila kita ada ramai kawan, kawan tolong nasihat. Bila kita ramai kawan, mereka tolong doa pada kita. Bila kita ramai kawan, ramai yang akan bantu kita. Nombor satu, kalau nak kaya, kalau nak senang, tolong ramai kawan. Nombor dua,
Bagaimana nak senang, bagaimana nak kaya, Allah sebut dalam Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Oi, saya buat tangan ni macam budak-budak tadika, tuan-tuan. Satu-satu saya sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu ayah, satu, dua, tiga sayang semuanya. Macam budak tadika pula saya, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, dia itu wasi'un alim, sangat luas pengetahuannya. Jadi salah satu rahsia untuk menjadi kaya ialah bersedekah. Tak faham, Ustaz. Bersedekah tu saya mengeluarkan duit. Sedekah tu duit saya dapat ke orang. Macam mana Ustaz kata boleh kaya? Tak faham, Ustaz. Ish, tak sampai, Ustaz. Nak sampai? Nak sampai, tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Saya ceritakan macam mana sedekah boleh jadi kaya, bukan jadi miskin. Kita jumpa selepas ini. Bagi memudahkan anda untuk menunaikan ibadah zakat, Pusat Pengutangan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan. Antaranya, kaunter zakat bergerak. Kami menyediakan perkhidmatan zakat door to door. Maksudnya, kami boleh datang ke rumah anda untuk membuat taksiran dan juga menguruskan pembayaran zakat di rumah anda sendiri. Anda tak perlu risau untuk keluar, apatah lagi dalam musim wabak dan juga pandemik COVID-19 ini. Kami sedia membantu anda di mana sahaja pada bila-bila masa. PPZ memudahkan anda untuk menunaikan ibadah berzakat. Dah start ke? Tak perasan saya, tuan-tuan. Saya tengok cincin ni. Cincin, tuan-tuan ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kenapa saya pegang cincin? Sebab saya beli cincin ni pada satu orang yang meniaga cincin. Dia kata dia modal meniaga RM70. Asal modal dia berniaga. Sekarang dia buat bisnes cincin harga beribu, beratus. Ada yang saya tengok cincin berpuluh ribu. Bukan cincin emas. Batu apa tak tahu, 25,000. Masya Allah. Boleh beli kereta sebuah tu, tuan-tuan. Saya kata tak nak lah. Saya nak yang ini dah. Ini pun cantik dah. Harga pun murah. Apa dia kata kat saya? Dia kata, Ustaz, tak apalah Ustaz. Ustaz bayar separuh, saya bayar separuh. Separuh lagi saya sedekah kat Ustaz. Alhamdulillah. Itulah dia. Saya nak cakap pada tuan-tuan. Rahsia untuk menjadi kaya. Namanya ialah sedekah. Sedekah. Saya teringat cerita Piramli kan. 3 Abdul. Kan Haji Bakhil bawa anak-anak yatim tu. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Kalau Tuhan hati mulia, bantu kami dengan rela. Ingat tak cerita tu? Kan Piramli datang tanya. Dia tanya, Tuan Syekh, Tuan Guru, apa yang Tuan Guru mahukan? Saya mencari rumah untuk anak-anak yatim. Kan dia Bakhil cakap, tuan-tuan. Oh, kebetulan bapak mertua saya nak bayar zakat. Kalau Tuan Guru setuju, inilah rumah untuk anak-anak yatim. Budak-budak semua, inilah rumah untuk kita yang baru. Nampak, tuan-tuan? Sedekah, zakat. Tapi kau cilok bapak mertua kau punya dah. Mana boleh dah. Tu bukan sedekah, bang. Itu bukan bersedekah, beri-beri, berinfak, bang. Itu mencuri nama dia. Tak boleh. Jadi, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila kita sedekah, Allah Ta'ala gandakan berlipat kali ganda. Itulah petua dia. Masalah kita sekarang ni, gaji yang kita ada, berapa persen daripada gaji kita? Setiap bulan,
kita peruntukkan untuk sedekah. Baik masjid, atau surau dekat rumah kita, atau fakir miskin yang dalam list yang kita tahu. Mungkin gaji kita 1,800, 2,000 misalnya. Kita peruntukkan 100 sebulan, RM50 sebulan, ataupun RM5 seminggu. Tiap-tiap kali Jumaat aku nak sedekah. Cuba kita tengok orang dulu-dulu, tuan-tuan. Dia tak ada kerja tetap, tak ada pendapatan tetap. Tapi bahagia hidup. Cukup hidup. Kita tengok mak bapak kita di kampung dulu-dulu. Opah-opah kita di kampung dulu. Mana ada kerja tetap, kerja kampung. Menoreh, buat sawah. Kerja kampung je. Tapi rumah ada. Anak dia masuk universiti lagi. Cukup belanja anak dia. Naik basikal je. Mak jadi suri rumah. Elok je rezeki dia. Kenapa? Kerana budaya bersedekah. Bila datang Jumaat, bawa pisang, pergi ke masjid. Tapi sayang, datang orang sekarang, bila bawa pisang, komplain. Pisang letak kat masjid, komplain. Dia makan pisang, dia komplain. Pisang je, hantarlah anggur. Makan pandai, sedekah tak nak. Bila nak kaya? Kadang-kadang masjid pula tak bagi. Dia larang meletak pisang di sini. Lah. Nampak tuan-tuan? Orang dulu-dulu dia rajin sedekah. Buah rambutan ada, dia kait, dia bagi orang. Buah mempelam ada, dia ambil, dia bagi ke orang. Sedekah. Tak ada nak kedekut. Sekarang tuan-tuan beli mempelam dekat pasar, beli mempelam dekat pasar malam, pas supermarket, malam-malam orang masuk dalam rumah. Senyap-senyap takut jiran nampak. Lama kata nak bagi sebiji 2, berat. Dulu-dulu kalau hari Jumaat, malam Jumaat cuba kita tengok, meriah. Malam Jumaat nasi, malam Jumaat, ya Allah, bihun goreng. Pagi Jumaat pula si lemak. Kenduri ni sentiasa. Tapi makin lama kita tengok makin kedekut pula. Sebab tu saya suka kalau tuan-tuan duduk di pejabat tuan-tuan. Ada satu hari Jumaat, kita buat sedekah. Saya suka tuan-tuan. Bila hari ni jabatan-jabatan kerajaan pun melalui kelab sukan, kelab rekreasi, kelab kebajikan mereka, macam-macam program dia orang buat. Bagi bantuan anak yatim, bagi bantuan fakir miskin. Mereka turun ke padang bagi bantuan. Itulah satu benda Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita. Okey Ustaz, Ustaz cakap bila sedekah jadi kaya, tak jadi miskin. Soalan saya sampai sekarang tak jadi kaya-kaya pun. Tak ada kaya-kaya pun saya. Sekaya ada Ustaz makan dengan roti. Saya sedekah, tapi saya tak kaya. Bang, abang ingat bila kaya tu banyak duit ke? Abang dikurniakan oleh Allah mata yang sihat, telinga yang sihat, lidah yang sihat, itu kaya dah. Bayangkan orang tak ada mata macam mana? Macam mana? Baru ni saya jumpa satu makcik tak ada mata. Saya bercakap depan, dia bercakap ke belakang. Makcik depan ni tadi. Saya pula duduk depan. Dia tak nampak. Dengan sebab adanya mata, kita boleh tengok alam. Lihatlah sekitar alam. Dunia luas terbentang. Langit tinggi kebiruan. Pohon-pohon kehijauan. Pasal ada mata. Boleh tengok suami, tengok isteri, tengok anak-anak. Kaya tak tu? Kaya. Allah bagi mata. Berapa banyak orang yang sedekah tuan-tuan sampai tua. 92 mata sihat. Telinga ni sihat. Nikmatnya hidup kalau telinga ni mendengar. Dengar ayam pun sedap dah. Dengar kucing pun sedap dah bunyi. Dengar motor pun, kenal dah motor tu, motor 45 sampai dah. Telinga. Telinga ceramah pun seronok. Dengar orang menyanyi lagi. Baca Quran lagi telinga. Bayangkan kalau kita tak mendengar. Yang ketiganya kaya tu apa? Bila dapat lidah berkata-kata. Boleh bercakap, orang boleh senang faham, kita boleh bercakap apa yang kita hajat.
Bayang tuan-tuan, tak boleh bercakap, ada orang tak faham. Cakap nak apa? Nak apa cakap? Nak cakap apa dia tak boleh cakap. Tapi kita dengan sebab kita boleh bercakap, Allah, nikmatnya baca Quran, nikmatnya semayang. Yang kedua, apa dia kaya? Hati. Dengan sebab kita bersedekah, Allah Ta'ala kurniakan hati yang lapang. Hati yang tenang. Bila hati tenang, wajah pun berseri. Bila hati kita ni tenang, perbuatan kita pun tenang. Bila hati kita bersih, perkataan kita pun bersih. Bila hati kita bersih, perbuatan kita juga bersih. Bila hati kita bersih, akhlak kita juga cantik. Allah bagi kaya pada hati. Apa nikmat kita dapat, kita syukur. Tu nama dia kaya hati. Yang keempat, apa rezeki yang Allah Ta'ala bagi? Allah Ta'ala kurniakan pasangan hidup yang baik. Walaupun tak kaya, tapi Ustaz, isteri saya, harta saya Ustaz. Kalau letak 20 juta sekalipun, isteri saya Ustaz, dia menghiburkan hati saya. Suami saya Ustaz, dia tak handsome Ustaz. Tak handsome tak apa, janji orang kaya. Tuan-tuan, suami saya tuan-tuan, walaupun dia tak handsome Ustaz, tapi suami saya Ustaz, dia baik. Allah bagi jodoh kat saya. Allah bagi dekat saya anak-anak yang baik. Allah bagi rezeki pada saya Ustaz, jiran-jiran yang baik. Dan Allah bagi dekat saya Ustaz, tempat kerja yang baik. Jadi tuan-tuan, hapuskan satu pahaman. Rasuah menjadi kaya, miskin dengan sebab sedekah. Pahaman ni kena buang. Rasuah lah yang menjadikan kita miskin dunia akhirat. Sedekah pula menjadikan kita kaya di dunia sampai akhirat. Maruah kita dibina, rasuah kita hinakan dia. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.